Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so hari ini saya berada di Petaling Jaya di Triumph Malaysia. So hari ini saya nak beritahu korang motor apa yang nak beli kalau kata bajet RM50,000. Jom. So okay guys, motor yang saya nak bawa balik hari ini adalah motor yang dah lama saya nak beritahu korang, memang sangat-sangat berbaloi. Inilah dia guys, Triumph Tiger Sport 660. Dia color merah. Memang Mrs pun suka lah ni. Dia kata dia pun nak bawa motor macam ni. Pasal apa? Nanti kita tengok. Saya akan review habis motor ni. Kita on the bike. Jom. Okay guys, so nampaknya kita bersama Triumph Tiger Sport 660. Seperti mana dalam tajuk saya bagi tahu, motor ni antara motor yang paling sesuai untuk bukan saja beginner tapi juga yang intermediate di dalam kategori middleweight lah. Okay, kenapa tengok saya tolak motor ni dengan so wenang-wenangnya saya tolak motor ni. Dia tak terlalu berat, dia tak terlalu ringan. Nampak gayanya ada quick shifter. Okay, video. Jom, Mrs akan naik kat belakang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Biasa-biasa je bang. Ya. Yeah. Alas sekali nak ke? Mana ada buat ada meme-nya. Baik. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Motor Triumph ni dia kena tarik kelas sebagai safety. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Ya Allah, ya Tuhanku. Korang kena try. Jangan tiru kat sini ni salah ni. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, dia punya very nimble tu luar biasa. Luar biasa. Ini first impression saya Dia punya nimble tu luar biasa. Untuk orang yang datang daripada heavyweight punya kategori macam saya ni lah. Bukan kata saya bawa motor hebat, tidak. Tapi daripada kategori heavyweight saya bawa motor yang sampai 400 lebih kilo pun saya bawa. Bila kita ke sini, ya Allah, ya Tuhanku, memang best gila. Ringan. Saya biasalah, seperti biasa saya memang tak ada buat check berapa liter. Horsepower dia saya tahu 80. Newton meter torque dia 63. Bagi saya dia just nice in the level yang diperlukan. Contoh untuk orang jalan jauh, this is considered bagi saya on paper the perfect bike. Tapi adakah dia perfect bike? Kita kena bawa dan kita tahu. Baru kita tahu. Jadi saya pun tak boleh nak kata dia perfect bike, tapi buat masa ni on paper memang saya boleh kata dia antara yang the perfect bike dalam kategori dia. Okay, so saya nak bawa dulu, nak rasa and all that, and then saya esok baru kita akan betul-betul test motor ni. Hari ni kita relax. Kita bawa balik RT Racing. Kita hantar motor pergi cuci seperti biasa. Barulah seronok sikit nak ambil video ke apa. And then baru kita bagi tahu motor ni macam mana aksi sebenar dia. Dia punya saya nampak gaya macam mana quick shifter. Saya tak tahu up or down quick shifter dia. Nanti saya akan try lah. Saya punya perangai memang macam tu. Saya suka element of surprise. Tapi guys, alamak saya tak dapat nak buat macam ni dekat motor saya yang lain. Motor ni ringan gila guys. Ringan gila. Dia punya feel tu memang seronok . So motor ni dah jalan lebih kurang dalam 10,000 kilometer sampai ke Odo lah. Siap ada tarikh tu. Dia ada jam, lepas tu ada tarikh. Lain macam First time motor saya tengok ada tarikh. Dia punya power aggression dia typical 3 cylinder lah. Typical 3 cylinder, tapi dia
engine 660, so don't expect too much. Don't expect too much, tapi sepatutnya dah cukup dah apa yang sepatutnya. Yang diperlukan memang dah cukup. 660 jangan expectation macam nak bawa 1250 atau 1003, takkan dapat lah. Tapi untuk apa yang anda nak buat, nak travel, nak have fun, nak main twisties, sepatutnya 3 cylinder Triumph ni bukan baru punya teknologi daripada zaman-zaman speed triple dah ada dah. Dulu sahabat saya Raja Azri penyokong tegar Triumph. Walaupun lampu dia dulu macam pelik depan kan, sekarang ni dah boleh, orang kata orang muda-muda dah mula suka Triumph. Dah lain dah lampu dia. Kalau tak dulu lampu dia macam mata belalang tu kan, jalan lain daripada lain kan, fairing pun tak ada. Wah, sekejap dah sampai gear 6 lah. Tapi itulah, tak terasa. Motor memang ringan gila. As a daily commute cukup best lah kalau kata ni. Respon dia spot on. Spot on respon dia. Pasal saya kadang-kadang motor macam ni, kalau dia terlalu torky pun saya tak suka. Macam ada setengah kategori 3 cylinder tu, dia terlampau torky. Ni dia Triumph memang dia terkenal dengan dia punya comfort. Dia punya torque, dia ada torque tapi dia comfort. Dia tak terlalu jerking, dia tak adalah kata underpowered. Dia just nice. Betul-betul just nice. So kita bawa tak adalah dalam keadaan yang bila gear tinggi, speed rendah dia gagak. Tak ada. Triumph dia memang tak ada masalah tu. Dan bila kita buka pun dia tak adalah sampai kita terangkat ke belakang apa kata, rasa macam takut nak bawa lah kan. Motor ni tak ada. Bukan kata motor ni lah, Triumph punya teknologi memang tak ada. Dia bagi dia punya power band dia semua sekata je. Tak perlu, tak ada bawah tinggi sangat, tak ada hujung pun tinggi sangat, tengah tak ada, mati kosong tak. Dia just cantik je graf dia. Tayar dia bagi pun Michelin Pilot Road 5, antara tayar yang paling terkini. Dia punya braking dia, bagi saya lah, bagi saya braking dia memang lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Mungkin kerana body dia yang ringan tapi braking system dia advance. Lebih macam tu lah. Lebih daripada cukup. So kalau kata anda bawa laju dan perlukan stopping power, memang ada. Memang ada. Confirm. Pasal dia tekan sikit saja, dia dah mula cengkam dengan banyak. So korang kena biasakan dirilah, bagi yang dah bawa motor heavyweight ni, yang dah pakai Brembo besar-besar berapa banyak dia punya piston dia, bila pakai ni tak perlulah tarik kuat-kuat. Okay. Tapi first impression, ini first impression first impression sangat-sangat berpuas hati lah. Kalau kata guna untuk town, memang tengok jam macam mana pun gelak-gelak je lah. Gelak-gelak. Kalau saya gelak-gelak je lah. Dia punya feel dia punya feel atas motor ni macam anda bawa motor yang 150 punya body type. Uncle, ya Allah, nasib baik brake dia power tau. Nasib baik uncle tu boleh macam tu pula. Nasib baik braking dia power. Baru cerita pasal brake, anda nampak tadi saya tarik dalam keadaan yang saya nak switch lane. Dia memang dia akan dive dan dia akan naik balik. Nasib baik suspension dia pakai Showa. Depan belakang Showa. Cuma janganlah kita mintakan yang paling premium. Selalunya bila entry level intermediate bike ni, dia hanya bagi cukup rasa je lah. Kalau kata dia bagi semua, macam mana pula yang model yang premium kan. So kalau kata yang ini pun dah sedap, apatah lagi yang premium kan. B dengar ke B?
Kalau katalah enjin ni dengan enjin Trident sama. Enjin dengan enjin Trident sama. Kalau kata power dia macam ni, bagi abang dah cukup dah dekat Trident tu. Tapi tak tahulah kalau ni ada mode ke apa ke, semua nak kena check dulu nanti. Sekarang ni tak tahu motor ni dia ada mode ke, tak ada mode ke, saya tak tahu. So saya hanya nak bawa balik dulu. Pasal rushing juga ni, pasal Mrs. dia nak kena sampai RLT pukul 11.30. Sekarang ni pun dah pukul 11.30. Kalau kata macam ni saja power dia, untuk orang macam kata Mrs. nak bawa, pasal Trident enjin dia sama dengan ini. Jadi saya tak perlu risau lah. Maknanya bukanlah overpowered untuk orang yang pengalaman belum sampai masanya. Pasal bila motor tu terlebih power, kita pengalaman kurang, kita akan bawa dalam ketakutan. Kita akan bawa dalam keadaan yang sangat berhati-hati. Dan bagi saya dah tak fun. Bila kita bawa motor dalam ketakutan, dalam terlampau berhati-hati, bawa motor tu dah jadi tak fun. Sepatutnya kita kena yakin dengan diri kita. So dia ada step up dia lah. Pada yang mencari motor bajet 50k, inilah dia. Inilah dia antara pilihan lah. Tapi sama ada betul-betul berbaloi, kita tunggu sampai habis review nantilah. Apa pendapat saya? Adakah betul-betul berbaloi ataupun hanya sekadar idea sahaja? Okey. Year 6 duduk 90. Kita buka je guys. So, bukan Dima awal dah bagi dah naik berdua lagi. Oh, betul-betul ringan lah. Betul-betul terasa motor ni macam saya bawa FZ 660. Dia punya ringan tu. Puas hati. Ini dekat highway mungkin anda rasa tak cukup lah. Jujur cakap lah, saya datang daripada heavyweight punya motor Dekat highway anda mungkin rasa tak cukup. Tetapi daripada apa yang saya rasa sekarang ni, kalau saya bawa pergi Langat, layan motor ni naik bukit turun bukit, atau jalan-jalan yang lebih kurang macam tu, this is the most perfect bike. Dia ringan, respon dia tidak menakutkan, laju is real guys. Ringan lah. Terangkat baju I, terseksi kejap. I terseksi, orang terseksa tengok. So ok lah, saya nak ke RT Racing, nak hantar Mrs. Lepas tu motor ni saya nak spray rantai. Wah, low block, meet and greet. Hari ni banyak So saya nak ke RT Racing. Seperti biasa saya akan spray rantai dulu. Pasal saya tengok biasanya motor media ni memang diorang tak begitu jaga macam motor sendirilah. Motor memang bertukar-tukar orang kan. So saya pun nak spray dulu rantai sedikit, and then saya nak hantar pergi cuci and get ready for tomorrow lah untuk bawa motor. Hari ni just sekadar pengenalan. Saya pun nak check apa sebenarnya spek motor ni, dan saya akan beritahu anda semualah. Saya suka bawa motor memang tak tahu spek. Saya nak bawa dulu as is, macam ni, first impression. Bila kita dah tahu dah spek, kita dah baca spek, kita dah ada kita punya level of expectation. So kalau expectation kita dah letak sangat tinggi, selalunya memang kita akan kecewa lah. So motor ni expectation saya tengah-tengah. Saya tak dapat nak jangka apa, tapi yang saya dapat jangkakan motor ni memang entry, intermediate level. Okay, bukan advance, bukan heavyweight. Heavyweight punya ni lah kategori.
Ni kategori yang just nice. Kalau kata untuk orang yang mencari, pasal selalunya kan motor-motor yang beginner ni 600cc punya kategori lah, untuk capai 80 horse first tak banyak. Okay, nombor 2, tayar belakang selalunya 160, 170 saja. Ni 180 tayar belakang. Nombor 3, berat. Berat motor ni lebih sikit je 200, lebih sikit 202, 203. So dia punya berat dia pun just nice. Dan kalau kata anda nak pasang pannier atau top box yang besi pun, rupa dia pun still menarik juga. Tapi bagi saya, untuk motor macam ni, saya suka yang plastik lah. Saya suka yang plastik pasal saya nak kekalkan berat tu. Pasal kalau pakai pannier besi atau top box besi, box tu saja pun dah berat, dengan bracket dia macam-macam lah. This is bagi saya untuk orang yang nak berjalan, nak pergi Thailand, nak ikut saya pergi riding ke Thailand, motor ni cukup best setakat ni lah. Dia punya torque dia tu tak tinggi sangat. So tak adalah macam pick up dia macam motor besar yang terlampau besar tau. Kalau baby bawa pun dia macam masih lagi friendly lah torque dia. Lepas tu nak pusing-pusing handle pun senang. Ini pun tak tahulah dia punya dia punya tayar pressure dia okey tak okey ni kan. Nak kena check semua. Rupa pun just nice tengok. Tak adalah kata nampak motor ni macam kecil ke. Jom. Okay guys, so motor baru saja sampai daripada Triumph Malaysia. Saya pun baru sampai. Saya dapati dia punya rantai dia agak sedikit berkarat dan juga kotor. So saya nak cuci dulu sikit pakai pencuci rantai RLT. Lepas tu saya nak spray sikit je, nak cuci, nak buang kokot ada belen-belen habuk ke apa ke. Ni sekadar kita buang saja apa yang sepatutnya. Habuk-habuk ke apa, pasal saya rasa diorang ni memang tak pernah cuci. Kita buang apa yang sepatutnya sikit-sikit. Lepas tu kita baru spray rantai. Okay. Alright. So kita biarkan dalam beberapa saat kita spray. So anda boleh dapat ni dekat social media ataupun datang kedai. Nak beli kat TikTok ke, nanti lupa apa kat TikTok ke ataupun kat Shopee. Okey, laju Pak I ni. Okey, sekarang ni pun kita spray. Kita spray rantai. Ya, ingat kalau minat cari dekat social media, TikTok ke, Shopee ke, ataupun datang terus ke RLT Racing. Combo masih lagi ada. Okay guys, so nasib baik tak hantar pergi Syah dulu motor. Hujan lebat tiba-tiba. Jom, tak dapat nak dijangka. So sekarang ni saya nak keluar sekejap. Ingat nak pergi macam halap gate ke kan, nak pergi makan nak pergi makan apa ni, shawarma. Saja nak cari jalan yang jam-jam sikit. Pasal motor ni serius memang gelak-gelak lah. Dia punya windscreen dia nak turun naik macam ni boleh, macam ni boleh, senang je. So bagi saya motor ni memang motor antara yang paling seronok yang saya pernah bawa dalam kelas dia lah. Kecil, ringan. Kalau kata nampak jam ke apa ke, tak ada masalah. Gelak-gelak je. Lepas tu dia punya signal guys, signal dia ada option yang saya suka. Tekan sekali macam nampak, lepas tu PM dah jatuh lah tu. Contohlah saya tekan sekali macam ni, 3 kali dia clip, dia mati. Tapi kalau saya buat lama sikit, dia akan berhenti bila saya corner tu. Dia auto cancelling. Macam ni lah sepatutnya motor semua kena buat. Kenapa tak tiru teknologi macam ni? Okay, so dia punya dash dia sebenarnya kecil je.
bagi saya cukup. Cuma yang saya nampak dia tak ada coolant sekali dalam ni. Coolant dia asing. So contoh saya nak kena pergi ke sini baru nampak temperature coolant. Tapi kadang-kadang bagi saya ada bagus dan ada tak bagusnya coolant tu, ada huruf. Dia macam kadang-kadang kita selalu sibuk nak tengok temperature tu naik ke turun, naik ke turun kan. Sebenarnya tu adalah perkara yang normal. Dia kalau dah emergency kan, dia naik temperature yang merah tu kan. So dia bergantung lah, tengok apa yang kita nak buat. Tapi bagi saya sebenarnya info tu atas pagar. Saya suka semua info yang ada. Tapi kadang-kadang bila semua ada pun kita dah terlampau fokus pada meter, terlampau fokus pada benda, kita dah tak enjoy riding. So tangki dia 17.2, boleh pergi long distance dalam 389 lebih kurang. Itu kalau bawa santai, maknanya KL ke Juru tak perlu isi minyak. Kalau kata bawa hari-harian, maknanya untuk macam start stop, pergi kerja, balik kerja, masuk jam, keluar jam kan, traffic light banyak, lebih kurang average dalam 300. So long distance lebih kurang dalam 350. Kita pakai dalam town lebih kurang dalam 300 kilometer anda dapat. So dia ada dua mode Dia ada dua mode. Satu adalah mode rain, satu lagi adalah mode road. So kebiasaan dia akan duduk dekat road mode. Kalau kita nak tukar dia punya mode dia tekan sekali on off lah, tak apa. Dia tukar lepas ni. Sekarang road atau rain, saya tak tahu lah anda nampak ke tak. Road, rain, kita pakai road. Motor ni saya tengok ada quick shifter. Kalau baca dia punya specs, quick shifter tu boleh up and down. Tapi apa yang saya baca, quick shifter tu adalah optional, dia tak datang sekali. Banyak sebenarnya aksesori untuk Triumph ni. Kalau kata seat height dia ni 835. Okay, 835 dia punya ride height dia, seat dia. Apa dia tengah? Apa dia? Oh, cakap je lah. Dia boleh rosak. Dia punya ride height dia 835. Tapi kalau kata anda nak pakai macam Trident punya ride height 810, motor ni dia ada option untuk orang yang tak cukup inci dia. Boleh pakai seat tu lah. Dia ada dua seat, satu lagi satu low seat untuk dapatkan 810 mm. Ataupun anda boleh, ada air sampah kita lari loh. Ataupun anda boleh beli option nombor 2, ada comfort seat, iaitu more kepada long touring lah. Saya tak try lagi quick shifter. Sebenarnya saya bukan orang yang kaki quick shifter kalau tengah touring. Kita tengok lah saya try buang gear, tengok boleh tak. Dengan tenang lah, up and down. Maknanya saya boleh masuk clutch, saya boleh masuk gear tanpa ni RPM 5. Ngam lah. So dia adalah optional. Saya tak tahu berapa harga. Kalau harga dalam pound sterling, mungkin saya boleh share. Tapi harga yang dekat Malaysia saya tak pasti. Tapi motor ni kalau kata untuk daily commute, untuk orang yang kerja di Putrajaya, tinggal di Ceras, bagi saya sangat-sangat best. Dia ringan, efisiensi, kelajuan pun ada. Kalau kita nak compare lah motor-motor yang dalam range harga 38,000 hingga ke harga dia yang harga 51,000 lah kata on the road lebih kurang, motor ni agak tinggi juga spek dia. Agak tinggi juga. Benda yang kurang yang saya nampak, dia tak ada cruise control. Tapi dia lah beberapa kali je dalam kehidupan kita pakai cruise control. Tengok pada orang. Macam saya tak banyak kali pun. Saya hanya pakai cruise control bila tangan saya kebas, saya nak betulkan something lah. Tapi selalunya memang saya tak pakai cruise control. Dan sama macam dengan quick shifter, bagi saya bagus, tapi saya pun jarang-jarang pakai. Kalau kata ada, okey. Tapi nak kata selalu pakai, tak juga. Macam motor-motor saya sebelum ni pun, saya pun tak pakai, walaupun dia ada. Kadang-kadang je kalau nak belanja punya masa. Tapi contoh kalau kata awak nak layan motor ni, katalah nak layan Fraser Hill ke apa ke, ngam, baru kita boleh pakai quick shifter. Pasal dia kena buang gear, naik gear. Tapi dengan kekuatan 64 Newton meter torque, saya rasa tak perlu nak risau tentang buang gear tak buang gear. Saya duduk dekat gear 6.
Saya tengok berapa rendah dia boleh pergi Saya duduk kat gear 6. Speed saya ni 75. Tak ada apa pun. Kita cuba perlahankan lagi. 75. Saya tak boleh slow sangat, belakang saya ada kereta. Tapi dia tak ada pasal apa? Pasal torque dia agak tinggi untuk kategori dia. Pasal motor yang semua katalah 800 punya motor, 650 punya motor, semua torque lebih kurang sama saja. 62, 63, 64, 65, semua torque sama je. Cuma ni kelebihan dia, horsepower dia 80 80. Ada satu tu dia 800, horsepower dia tinggi 95, tapi berat dia pula 230 lebih. Ni hanya 200 lebih sikit saja. Yang motor tu siap panel bagai apa semua jadi 248. Dah boleh bertanding di dalam heavyweight punya kategori. Motor ni bagi saya cukup dengan apa yang nak buat sebenarnya lah. Bagi saya cukup dah. Kalau kata saya lah, diberi pilihan untuk ride dalam Thailand, inilah dia motor yang nombor 1 yang saya rasa sekarang ni. Dia ringan guys. Pasal semakin lama kita riding, semakin berat kita akan rasa motor dan semakin penat kita. Lepas tu pula dia 17 liter, boleh pergi 300 lebih. Cukup dah. Cukup dah. Vibration tak ada. Pasal Triumph ni dia bukan baru buat inline triple dah lama dah. Okey, saya ada meeting kejap. Kejap lagi saya sambung balik Saya nak pergi lunch apa semua. Kejap lagi saya sambung balik. Baik, motor ni sangat nimble. Sangat nimble. Kalau saya nak compare dengan brand lah okey, nak compare dengan brand saya cakap lah, pasal takut orang tak faham. Dia seakan-akan bawa macam CB 500X ataupun CBX 500. Saya dulu ada motor tu. Perasaan dia lebih kurang sama, tapi ini powerful lah. CB tu baru 33 horsepower, ini 80, bagai langit dan bumi kot kalau nak compare benda ni. Tapi seakan-akan dia punya nimble dia sama. Dan kebanyakan motor-motor yang adventure ni, dia punya rim tayar dia kecil lah, 170, 160. Yang ni 180 Dan intention motor ni pun dah nama pun Tiger Sport 660. Dia sport so mostly use adalah di jalan raya. Alright, nanti saya sambung. Banyak buah lah. Saya pun suka dia punya box ni. Tak tahulah kamera ni on tak on ni. On ke tak on? On ke tak on? Okay, on. Saya pun suka dia punya box ni. Besar guys. Serius besar. Dia brand sendiri saya rasa, pasal cop pun Triumph. Cuma untuk lagi space besar. Lepas tu dia ada strap ni semua kan. Bagi saya suka. Cukup untuk saya travel satu. Saya jarang nak suka pannier apa semua. Tapi pannier dia pun senang, tak ada bracket. Dia ada special holder dia, pasang je. Dan dia punya pannier dia, apa yang saya nampak, dia sehaluan dengan handlebar. So tak adalah seperit anda nak kena control masa traffic jam. Okay, ada rezeki nanti saya bawa yang ada pannier pula, InsyaAllah. Okay guys, selesai meeting. Sekarang ni nak pergi makan. Lepas tu kita hantar motor ni pergi cuci kot petang garang. Ataupun tak payah cuci dulu, kita cuci esok je ke macam mana. Cuaca sekarang ni tak menentu lah. Pasal saya pun nak shoot video motor ni kotor-kotor, saya pun macam tak bersemangat lah. Pasal tu lah nak kena cuci, nak ambil gambar pun, aduh, motor kotor. Dah masa dah kena hujan apa semua kan. Jalan jam macam ni kan, tak perlu risau. Mencelah je. Settle. Lepas tu tadi saya pun duduk atas motor, engine start, rasa dekat 15 minit rasanya. Tak ada rasa panas apa pun, tenang. Tenang is real. Kalau kata motor ni bawa pergi hak nyai, mbak datang. Bahaya bang, kena lenyek dengan bah dia kang. Ya Allah, masing-masing macam-macam hal lah. Ini dengan petrol tank terbukanya dah kenapa. Dari segi suspension, motor ni dia bagi saya very basic lah. Basic suspension. Depan dia non-adjustable, belakang dia ada soft hard, itu je. Nak preload ke apa semua tak ada. Tapi itulah, kita tak boleh nak mempertikaikan sangat pasal dia
harga dia kan. So tapi dia punya standard dia pun dah okey dah bagi saya. Dia punya yang tak payah nak adjust ni kan, bagi saya dah okey dah. Pasal ialah Showa depan belakang. So selesa lah. Yang paling penting dia punya comfort level engine tu lah. Memang inline triple oleh Triumph memang tak dapat didafikan lah. Daripada zaman dulu 675 naik ke 680 ke 695, naik ke sampai 795 ke kan model. Dia level of torquiness tu ngam-ngam, tak torquey sangat dan tidaklah under torque sangat. So dia ngam-ngam. Hari ni lapar. Antara kelemahan yang saya nampak, tak ada double stand lah. Tak ada double stand. Antara kelemahan saya nampak lah. Tapi banyak juga model-model yang kategori dia memang tak ada double stand. So benda tu agak normal juga lah. Cuma kalau kata ada double stand, dia added bonus. Tapi motor ni pun dia tidak terlalu menyengit. So senang juga nak load barang, tak jadi isu. Jom nak makan dulu berkat Madinah. Ini hari baru nak break intermittent fasting, makan shawarma lah. Jom. Okay guys, tukar plan lah pula. Aduh ini hari memang betul-betul try motor ni. Saya ingat nak cuci motor, lupa tak ada air kat Kuala Lumpur ni. Baru teringat. Aduh hai. So nampaknya Buat YP kena cuci motor sendiri lah jawapan dia. Aduh esok lah baru cuci. Tapi setakat ni motor tak ada kotor sangat. Cuma lah kadang-kadang kita nak bergambar kan, motor kotor kan. Boleh? Boleh. Cuma bila berhenti tu nak kena macam ni lah, 835. Sebenarnya dia tak tinggi, kalau confident tak ada apa. Tapi memang senang gila lah. So ok lah guys, saya pun nak balik ke RT Racing. Hari pun tak tahu lah nak kata sekarang ni, hari nak hujan ke, jerebu ke. Kadang-kadang pun confusing lah sebenarnya. Tapi motor ni kalau katalah bawa pergi jalan jauh kan, riding lebih daripada 10 hari dekat dalam Thailand, Laos, Cambodia, memang best lah. Kalau kata saya duit banyak, memang saya beli motor ni. Memang untuk riding kat dalam je. Pasal ringan, senang, power pun power, lawa pun lawa, naik berdua pun banyak ruang. Okey tak? Selesa kan? Naik berdua pun selesa. Jadi macam best lah. Pasal yang penting dia ringan guys. Kalau kata macam motor berat-berat ni, memanglah anda akan rasa atas highway dia lebih firm. Atas highway dia firm kan. Tapi kita bukan on highway 24/7. Kita ada jalan belakang, kita ada jalan town, masuk jam. So motor ni tanpa saya test pun, saya dapat merasakan dia punya top speed katalah 205 atau 208 lah, 208 atau 205 kan. Saya dapat merasakan yang dia agak sedikit melayang sikit lah. Saya dapat merasakan, walaupun saya tak try lagi pasal dia ringan. Jalan straight mungkin okey, tapi bila ada corner sikit, bila rintangan angin tu sampai, mungkin nak kena berhati-hati, mungkin nak kena pasang damper. Macam tu lah yang saya rasa. Ni kita naikkan windshield dia, okey ke? Tapi guys, memang nak hujan ni. Memang nak hujan. So nampaknya esok je lah saya sambung. Ataupun kalau malam karang saya rajin, saya bawa motor ni, saya nak tengok lampu dia macam mana, terang ke tak terang ke. Ataupun kalau saya rajin, saya jalan-jalan pergi cari bike wash, pergi cuci. Pasal esok ingat, mungkin macam nak ke Langat, mungkin macam nak jalan-jalan somewhere. Tak decide lagi mana nak pergi. Mungkin nak naik Genting ke mana kan. Saja nak testing motor ni punya torque naik bukit. Macam mana rasa perasaan dia, penat tak nak kena buang gear tak, atau gear 6 pun dia steady.
Tapi nampak gaya gear 6 pun dia steady lah. Nampak gayanya lah, pasal dia ringan. Okay, so nanti saya sambung balik. Sekarang ni nak balik ke RT Racing. Kalau kata saya tak sambung balik, kita jumpa esok. Kalau saya sambung, nanti kan memang ride dalam keadaan malam lah. Tengok lampu dia macam mana kan. Tapi dia punya braking dia, apa yang saya boleh beritahu lah, dia punya braking depan dan belakang dia, saya baca dia macam pakai brake pad performance. So anda kena berhati-hati tekan brake depan lah, pasal dia agak mengejut sikit pasal brake pad dia performance. Dia mula-mula terkejut lah, tapi bila dah biasa tu tak ada apa. Pasal transition daripada motor saya semuanya menggelonsor sikit. Saya dah biasa macam tu. So bila saya ke Triumph ni, brake dia memang kira padu lah. Jadi kalau kata tak biasa tu macam terkejut lah. Macam so jangan tekan kuat-kuat lah kalau kata Triumph. Anda lagi-lagi kalau kata dalam keadaan handle berpusing. Kalau handle tu pusing, boleh jadi tergelincir lah. Takut panik kan, panik. Ramai orang selalunya jatuh dia time U-turn lah. Dia U-turn tiba ada kereta datang ke, dia panik kan. Dia break masa handle tengah pusing. Memang selalunya kalau kaki tak ada dekat bawah, memang dah jatuh lah. Tapi kalau motor ringan ni rasa tak ada apa. Dia kalau motor yang 250, 260 berat dia, tunggu lah dia sampai dia punya berat. Okey, apa pun nanti saya sambung. Kalau tak, sampai di sini saja video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, nampak gaya dia dah low fuel tau. Dia dah tanda low fuel naik, tapi nampak 2 bar. Kadang-kadang ni, adakah low fuel indicator ni memberitahu reminder pertama ataupun dah memang low fuel. So dia kata suruh kita tekan OK untuk setuju. So bila dah low fuel, dia akan terus reminder dekat situ lah. OK, baik.